Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huda Nabila binti Muhammad Maliki, nombor matrik 057001. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan subjek Mabahith An-Nubuwat wa Al-Kauniyat di bawah tajuk Mukjizat dalam timbangan ilmu. Inna al-ilmu la yalbasu an yakulu laka inda ula muqabalatu ma'ahu, yang bermaksud sejak detik awal pertemuan anda dengan ilmu atau sains, in haza taraha fi asyai'u mimma tasmihu nazamu as-sababiyyah laisa aksara min rabatu mutarradatu tarraha ba'inaka mahihatu an yakuna zalika mustalzama lawjuba istamara wa istahalatu al-anfakaka. Ia akan menegaskan kepada anda apa yang anda lihat dan saksikan pada perkara yang diistilahkan dengan sistem sababiyah tidak lebih daripada perhubungan tetap dan biasa yang dapat anda lihat dengan mata anda, tetapi jauh sekali memastikan wajibnya berlaku hal yang sedemikian untuk selama-lamanya dan mustahil terdesak. Inna al-musabab ula la ya'jazahu syai'u an ibtalu haza at-talazamu wa tarabatu as-sawri allazi tarraha. Penyebab pertama, yakni Tuhan Maha Pencipta, tidak sekali-kali lemah untuk membatalkan ketalazuman atau bentuk pertalian yang anda lihat dengan mata anda. Wa in kana tula alfa wal istamrar ittisala yasiru fika al-ajaba wal ista'rabu min waqa'an zalika. Walaupun betapa lamanya keterusan pertalian tersebut atau betapa lamanya kebiasaan dari pertalian tersebut. Bal al-ilmu yaqulu laka, bahkan ilmu akan menegaskan juga kepada anda, innaka law ta'malata la ra'aita al-ma'lum wa ghairu ma'lum min musahir al-kauni mu'jizat fi al-haqiqat iza ma ghafalatu an malahazatu al-khaliqu al-azim. Jika anda perhatikan dengan penuh kegamatan, niscaya anda mendapati bahawa sama ada yang biasa atau yang tidak biasa daripada fenomena di alam semesta ini pada hakikatnya adalah mukjizat, iaitu apabila anda melupakan Maha Penciptanya. Fal-kawakib mukjizat, wal-aqal al-bashir mukjizat, wal-majmu'ah al-asabiyah fil insan mukjizat, wad-dawrah ad-damawiyah fihi mukjizat, wal-insan fihi zatihi mukjizat. Bintang dan cakrawala adalah mukjizat. Pergerakan dan peredaran bintang adalah mukjizat. Undang-undang graviti adalah mukjizat. Tumbuhan adalah mukjizat. Bahkan manusia itu sendiri adalah mukjizat. Waira innaka tansa atula alfa wal istamrar wa ru'yah wajhu al-mu'jizat fi haza kalbuha fatahasaba jahla wa warra al-mu'jizat laysata illa tilka allati tafaji'u ma'i'tadatah wa al-fatahu bil ma'akasatu wal tawira. Cuma anda telah lupa tentang sudut kemujizatannya dalam semua itu. Disebabkan begitu lama kebiasaan berlaku dalam penyaksian yang berterusan kepadanya, lalu anda menyangka dengan sebab kejahilan bahawa mukjizat itu adalah yang berlaku secara tiba-tiba berlainan daripada yang biasa dilihat dan dirasai. Berdasarkan kepada dua slide yang saya tentang tadi, saya dapat merumuskan bahawa apabila kita membincangkan mengenai mukjizat dan kemungkinan menurut ukuran atau timbangan ilmu, yang kita maksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu ada dua, iaitu umum dan khusus. Jadi, yang pertama ilmu dalam pengertian yang khusus yang diistilahkan dan difahami oleh ilmu sains fizik dalam pelbagai bidang dan jurusannya. Yang kedua, ilmu dalam pengertian yang umum yang ditakrifkan oleh ahli logik seperti memahami atau mempersepsi sesuatu menepati dengan apa yang ada padanya dengan berdasarkan dalil serta menepati dengan realitinya yang sebenar.
Di sini menunjukkan bahawa kita apabila memperkatakan perkara yang akidah yang memang sewajibnya diasaskan kepada bukti yang yakin, dan kita terpaksa mengakui bahawa mukjizat ini sampai kepada kita secara mutawatir, dan mengingkari mukjizat ini akan menyebabkan kafir dan terkeluar daripada Islam. Mukjizat adalah datangnya daripada Allah, iaitu fenomena alam semesta, bintang dan cakrawala, pergerakan dan peredaran bintang, undang-undang graviti, tumbuhan, bahkan manusia juga sendiri adalah mukjizat daripada Allah. Jadi di sini ilmu bukannya kita guna untuk mengatakan mukjizat, bahawa kita tahu mukjizat ni hanya daripada Allah yang Allah akan berikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita tak perlu menggunakan ilmu ini untuk mengetahui mukjizat ni macam mana. Ini cukup sekadar hanya dengan bukti yang kita dapat daripada Al-Quran, daripada hadis yang mengatakan bahawa mukjizat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbatas daripada akal fikiran manusia. Yang kita tahu cerita mengenai mukjizat daripada Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Farhana binti Muhammad Nasir, nama matrik 056440. Saya ingin menyambung perbincangan ahli kumpulan saya. Wa yaqulu laka al-ilmu ay qimatu li'aqli aqili yattakhidhu mimma qad i'tadi an yarahu miqyasan li'imanihi bil asya'i wa kafarihi biha. Innaha li jahli ajibi min al-insani muhimma za'amu annahu yatarqa su'ida fi madariji al-madaniyah wa thiqafah wal fahm. Maksudnya, ilmu akan menyatakan bahawa manakah dia nilai akal seseorang yang telah menjadikan apa yang biasa dilihat dan disaksikan itu sebagai ukuran kepada kepercayaan dan tidak percayanya kepada sesuatu. Sesungguhnya, sikap yang sedemikian adalah sesuatu kejahilan yang menakjubkan, walaupun dia menyangka dan mendakwa bahawa dia telah mencapai kemuncak ketinggian dalam bidang pemikiran, kebudayaan dan tamadun. Oleh itu, ilmu berkait erat dengan pemikiran, gagasan, idea, pendapat dan pandangan yang terhubung dengan akal. Ilmu dalam pandangan Al-Quran tidak berbeza dengan pengetahuan. Ilmu terkandung ilmu dengan pengetahuan. Perkara ini berbeza dengan para ilmuwan yang membezakan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah bersifat ilmiah yang ditandai oleh susunan yang sistematik, kebenarannya yang teruji secara akademik dan empirik, rasional dan dibukti melalui eksperimen. Pengetahuan pula adalah segala sesuatu yang diketahui namun belum bersifat ilmiah. Dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat bukan ilmiah atau pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang sesuatu. Dalam pandangan ilmuwan, secara umumnya, ilmu pengetahuan lebih dikhususkan pada ilmu alam yang sumbernya fenomena alam yang dapat dirakam, diukur dan dihitung secara matematik, kemudian dipadukan dengan teknik yang menghasilkan teknologi. Walaka an tas'alu fa kaifa ankar aqtab al-islahi ad-dini al-mu'jizat min duni mu'jizatil qur'ani ma'a annahum yu'minuna billahi azza wa jalla wahid anna ahada minhum lam yantahu ila ahazal al-inkar biwasitati tafkiri akali aw amali tamsiki bih. ثانيا ولكنهم انتهوا إلى هذه النهاية بتأثير نفساني جرفهم إليها لقد بهرهم مراءة الحضارة العربية وعشية
أعينهم من نظر إليها وفتنوا بكلمات العلم في الوقت الذي لا يملكون أي قدر مفيد من معناها. أربعا وصادف أن استغلال الإنجليز فيهم هذه الحالة فأفهمهم أن العلم لا يرقى إليه إلا بإنكار المعجزات والمريبات. خامسا فاتخذوا من كامة العلم صابون يغسلون به أدمغتهم وأبحاثهم من كل شيء اسمه معجزة أو خارقة. Maksudnya, mungkin anda akan bertanya, mengapa pula para tokoh kepimpinan gerakan reformasi agama menafikan mukjizat selain mukjizat Al-Quran, sedangkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan kepada pertanyaan ini adalah setiap mereka ini tidak menafikan mukjizat hissi dan madi. Itu berdasarkan pemikiran logik atau ilmiahnya, tetapi berdasarkan suasana yang mempengaruhi jiwa mereka. Mereka merasakan begitu terpesona dengan penggunaan istilah ilmu atau sains, sedangkan pada waktu yang sama mereka tidak memiliki kadar yang cukup untuk memahami makna dan konsep. Pihak penjajah telah mengambil peluang dari keadaan ini untuk menyebarkan fahaman bahawa kemajuan ilmu atau sains tidak dapat dicapai melainkan dengan menafikan mukjizat dan perkara raib. Mereka telah menjadikan ilmu dan sains itu sebagai sabun untuk membasuh dan membersihkan otak dan kajian mereka dari segala yang bernama mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat dari sudut bahasa bermaksud melemahkan. Maksudnya perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh mereka kepada umat manusia. Mukjizat terbahagi kepada dua jenis, iaitu mukjizat hissi yang bermaksud mukjizat yang dapat dikesan dan dilihat oleh panca indera. Contohnya, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Kedua, mukjizat maknawi bermaksud mukjizat yang dapat dikesan dan dihayati melalui minda dan mata hati. Contohnya Al-Quran. Namun, bukan semua perkara itu luar biasa, iaitu mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan menyambung kepada bujang yang seterusnya berkaitan mukjizat dalam timbangan ilmu. Jadi, saya akan menerangkan mengenai mengutamakan ilmu dunia berbanding ilmu agama, di mana akan dapat lihat di sini siapakah yang menolak hadis dan sirah dan kenapa dia tolak hadis dan sirah dalam kajiannya, dan saya akan menerangkan kesan-kesan jika kita menolak hadis dan sirah dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, jika kita semua sedia maklum bahawa hari ini terdapat ramai para pekaji yang menjalankan kajian terhadap ilmu sains, tetapi dia hanya menggunakan ilmu sains sebagai rujukan semata-mata tanpa dia menjadikan ilmu agama itu sebagai sumber rujukan selari dengan sumber rujukan pertama yang digunakan olehnya. Jadi, beberapa buku atau karya yang dihasilkan oleh para pekaji hadis ini juga dilihat seakan-akan dia hanyalah ilmu ilmiah, tetapi kosong dari segi maknanya, kerana dia mengenakan ilmu agama dalam kajiannya. Baiklah, perkara yang sama juga telah berlaku kepada sebuah karya daripada Muhammad Hussein Haikal yang berjudul Hayat Muhammad. Jika korang semua nak tahu, buku Hayat Muhammad ni bukanlah sebuah buku berkaitan ilmu sains, tetapi buku ini menceritakan tentang sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semasa menulis buku ini, Haikal dia telah mengambil dengan cermat daripada sumber-sumber Islam dan juga sumber bukan Islam, tetapi sumber itu Haikal telah saring
dan menjadikan buku ini perbahasannya mendalam, tetapi tak panjang pun perbahasannya tu. Buku ini juga diceritalah tentang keajaiban Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Haikal ni dia menolak keajaiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cakap keajaiban ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Sampai macam tu sekali. Sebabkan itu, Haikal ni dia hanya berpegang kepada Al-Quran, tetapi tidak berpegang langsung dengan kitab-kitab hadis dan juga sirah ketika. Jadi bila dia tak pegang kepada hadis, dia tak akan tahu macam mana Nabi mengajar kita solat, macam mana Nabi mengajar kita untuk sunnah-sunnah yang lain. Di situ Haikal ni cakap dia tolak kitab-kitab hadis dan sirah ni sebab dia kata dia nak jaga istilah ilmu tu dan juga mungkin istilah sains yang digunakan dalam buku Hayat Muhammad ni. Macam tu. Haywa, limadha rafadha Haikal al-hadis wa sirah? Mengapa Haikal menolak hadis dan sirah dalam kajian beliau? Mengapa beliau melakukan perkara sedemikian? Kerana bagi beliau mengutamakan cara atau metod barat yang dilihat lebih berkesan dalam kajian beliau. Okey, seperti semua sudah tahu kan, metod barat ni dilihat lebih berkesan dan lebih terkenal kerana dia merupakan satu proses ataupun cara yang tersusun dari segi didaksi, intonasi, tawasulnya. Di situ Haikal melihat metod barat ini sesuatu yang sangat berkesan jika digunakan dalam kajiannya. Jadi, dia tidak memerlukan kepada hadis dan juga sirah. Bagi beliau, kitab-kitab sirah dan hadis ni adalah suatu perkara yang kecil dan dia bukanlah bersifat ilmiah. Haikal menyatakan sedemikian. Sampaikan Haikal ni hadis seperti riwayat Abu Hurairah pun ditolak sebab kan dia anggap hadis sirah ni perkara kecil je. Seperti kita semua tahu kan, riwayat Abu Hurairah ni kan suatu hadis, suatu riwayat yang agak terkenal dengan ketelitian, kehalusan, kesungguhan dalam menghasilkan hadis tersebut kan. Bagi nak nampakkan hadis tu menakjubkan dan juga mengagumkan bila orang baca. Hadis yang macam tu pun Haikal boleh tolak sebab dia tak nak kitab kecil ni, sebab dia lebih percaya kepada ilmu-ilmu barat. Kemudian dalam kes Haikal ni, kita dapat lihat bahawa kita akan dapat banyak kesan kalau kita tolak hadis dan juga sirah. Macam tu. Haikal ni kalau kita dapat lihat, kemungkinan akidah dia boleh rosak dan terpesong sebabkan dia menolak hadis dan juga sirah. Sebabkan tu dia akan rasa diri dia tu betul je. Dia anggap orang agama-agama, ilmu-ilmu lain tu adalah bukan salah, tapi dia anggap bertentangan dengan apa yang dia faham. Kemudian minda orang yang menolak hadis dan sirah ni, dia akan menjadi tertutup sebab pemikiran setiap manusia itu terbatas. Kalau kita tak ada rujukan macam Al-Quran, hadis dan sirah, kita hanya tumpu kepada ilmu-ilmu ilmiah. Macam mana kita nak luaskan pemikiran kita nak berfikir? Sebab itulah kita jangan tolak hadis dan juga sirah. Bila kita tolak hadis dan sirah ni, akan muncul pula perkara lain, muncul pula banyak penafsiran agama dalam kita punya kehidupan ni. Setiap manusia akan jadi macam salah faham sebab banyak sangat orang yang mentafsir agama. Ada yang betul, ada juga yang salah. Sebab itulah ilmu ni kita kena selarikan antara ilmu sains dan juga ilmu agama. So, ilmu sains tu bukan fakta dan juga ilmu agama tu adalah jawapan kepada ilmu fakta tu tadi. Jadi kita harus menggunakan kedua-dua ilmu tersebut. Nama saya Nurul Habibah binti Zulkifli, nombor matrik 05434. Seterusnya saya akan meneruskan lagi perbincangan tentang buku Hayat Muhammad yang ditulis oleh Hussein Haikal, yang seperti yang dibincangkan oleh sahabat saya tadi. Seterusnya, wa izka nasariqah al-gharbiyah fi dirasati hayatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam
هي طريقة علمية الموصلة إلى الحق كما يرى حسين هيكل لا طريقة التي اتبعها إسلافنا المسلمون فإن الأمر ينبغي أن ينتهي إلى إحدى نتيجتين. Okey, jika metod barat ni dalam kajian mereka terhadap kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah membawa kepada hakikat kebenaran seperti yang diyakini oleh Husain Haikal ni, bukannya metod para ulama terdahulu, maka ia akan menghasilkan salah satu daripada dua natijah. إما أن يؤمن الغربي بالنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إن كان يرى حسين هيكل إنها من الحق. Sama ada barat ni akan beriman dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka berpendapat bahawa Husain Haikal ni adalah benar dan berdasarkan ilmiah. Wa imma an yunkiru huwa nubuwatihi in kana la yara annaha minal haq. Ataupun barat ni akan menafikan jika mereka berpendapat bahawa Haikal ni tidak benar dan tidak ilmiah. Lianna al-iza'ah al-israiliyah takhrusu kull al-harsi ala an la tazi'u shay'an min hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu illa ala asasi ilmiyah mujarradah. Kerajaan Israel ni telah menyiarkan beberapa perkara daripada buku Hayat Muhammad ni oleh Husain Haikal ni dalam program radio mereka. Adakah buku Hayat Muhammad ni ditulis atas asas ilmiah tulen? Berdasarkan buku Hayat Muhammad ni menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad sejak daripada lahir secara terperinci, serta kemasyarakatan, budaya, juga pengaruh peradaban dan kepercayaan pada zaman tu. Dan yang ditutupi dengan dua bahagian penting, iaitu yang pertama adalah kebudayaan Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah orientalis dan kebudayaan Islam. Kebanyakannya metod barat ni berasaskan teori atau andaian dan sejarah seperti teori Darwin dalam bidang biologi yang dipengaruhi oleh keadaan masyarakat sekitar. Yang mana teori Darwin ni mengatakan manusia ni adalah daripada beru. Sedangkan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 Allah telah mengatakan bahawa manusia ni adalah sebaik-baik ciptaan. Selain itu, terdapat golongan yang menimbulkan keraguan terhadap agama dengan menentang ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memalsukan sejarahnya serta mengingkari Al-Quran ni sebagai kitab wahyu sehingga mendatangkan keraguan terhadap kebenaran hadis Rasulullah. Manakala metod ilmiah yang digunakan oleh ulama terdahulu adalah berdasarkan dalil akal yang qat'i, iaitu dalil akal yang pasti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Metod ni merupakan suatu cara yang sistematik untuk para ilmuwan terdahulu merungkaikan sesuatu permasalahan. Pengetahuan tentang metod ni menjadi garis panduan kepada mereka untuk melakukan kajian hadis dan membebaskan diri daripada kesalahan dalam mentafsir hadis dan sebagainya. Seterusnya dapat memelihara kemurnian sunnah Rasulullah sepanjang zaman. Jika buku yang ditulis oleh Husain Haikal ni adalah atas asas ilmiah yang tulen, maka umat Islam ni boleh mempercayainya, tetapi hendaklah dengan ilmu agar dapat mengelakkan diri daripada mudah terpesong dan ragu-ragu terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairunisa binti Azmi, nombor matrik 057003. Saya akan menyambung perbentangan daripada kawan saya. Inna ay mufakkar ya'lamu bi anna tilka al-madrasati al-islahiyah lam taqamu ila ala da'amah wahidah ila wahiyya al-iftanan bi kalimati al-ilmu wal iftaqar ila madmunahan.
Okey, di sini yang bermaksud setiap yang berfikir tentunya menyedari bahawa aliran atau gerakan reformasi ini hanya berasaskan satu dasar sahaja, iaitu terpesona dengan penggunaan istilah ilmu atau sains dan juga merasakan perlu kepada kandungan dan isinya. Kaifa an al-ilmu nafsuhu wa alladhi yatawalli kinas هذه المدرسة الإسلامية عن طريق العقل والباطن وأخذنا ننظر وإذا الواقع يصدر من نبوة محمد فريد وجدي yang bermaksud, dan pada hari ini kita benar-benar dapat melihat bagaimana ilmu itu sendiri telah membersihkan gerakan reformasi menerusi gerakan pemikiran dan penyelidikan. Kita dapat melihat bagaimana pandangan tentang sains dan mukjizat telah kembali lebih bersih daripada yang sebelumnya. Zaman terpesona dengan kilauan sains telah berakhir. Mata telah kembali semula untuk melihat cahaya dengan terang dan nyata dengan gaya kemampuan yang biasa. Kita mulai melihat dan mendapati bahawa kenyataan atau realiti yang berlaku telah mentertawakan ramalan Farid Ujdi ketika dia mengatakan dalam keadaan beliau sedang dikuasai oleh rasa kagum kepada perkataan sains atau ilmiah. Al-Quran bukanlah seperti buku sains, sebaliknya ia merupakan wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk. Terdapat isyarat serta kenyataan yang amat saintifik. Para sains yang mengkaji Al-Quran akan menyedari hakikat ini dan mengaguminya. Secara ringkasnya, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan manusia agar dapat mengkaji alam. Pada hari ini, cara dan metodologi untuk mengkaji alam diistilahkan secara umum sebagai sains. Melalui sains proses kejadian alam serta fenomena berkaitan dengannya dapat didedahkan. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kandungan-kandungan Al-Quran dan penemuan saintifik tentang alam didekatkan, bukan dijauhkan. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah Azim yang bermaksud, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda, yakni kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah, yakni bagi kamu, bahawa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah untuk mengkaji serta mendedahkan rahsia di ufuk alam, dan dalam diri insan sains diperlukan penemuan yang terhasil tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Ia perlu dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada manusia yang ragu bahawa Al-Quran itu adalah benar. Oleh itu, sains dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Pada hakikatnya, penemuan yang sahih tentang alam tidak akan bercanggah dengan Al-Quran. Hal ini disebabkan Al-Quran dan alam datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru hubungan antara kedua-duanya adalah satu hubungan yang harmonis. Ayat ini mewujudkan jambatan antara sains dan Al-Quran. Ia menampakkan bahawa memanfaatkan pertemuan sains untuk memahami atau mentafsir Al-Quran bukanlah satu yang salah. Inna al-ashraqu al-islami lamma ra'a dinahu mathalan fi alimu al-astir. Yang bermaksud, apabila dunia Islam di timur melihat agamanya tergambar dalam alam dongeng, allati fadhafat fihi al-adyan jumlah zaida al-ilmu al-hadithu al-gharbi, yang telah dicampakkan oleh agama secara keseluruhannya dengan jasa ilmu sains moden barat. Lama yunabithu bikalimati li'annahu ra'a al-amru akbaru min ya haulah, iaitu ia tidak bercakap walau sepatah pun
kerana ia menyadari bahawa masalah itu lebih besar untuk dicuba. Walakinnahu astabton al-ilhadu wa tamsiku bihi matifqona annahu masir ikhwanahu kafatu mata wasalwa ila darajatuhu al-ilmiyah. Tetapi ia dan masih tetap bertengkar. Ia masih menyembunyikan keingkaran terhadap zat Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap berpegang teguh kepadanya dengan penuh keyakinan bahawa itulah kepastian nasib masa depan yang telah ditemui oleh semua saudaranya, yakni agama-agama yang lain ketika mencapai peringkat ilmiah. Kalimatu al-ilmu nataqat yawmuha ala lisanahu wa huwa fi ghaibubatahu tilka bihadha al-hazin, yang bermaksud sekalipun perkataan ilmu atau ilmiah telah diucapkan oleh Farid Wujdi ketika berada di luar alam sedar, fa'in haqiqatu ala ilmu litanadi al-yawma bi'a'la sawfiha. Namun hakikat ilmu atau sains pada hari ini telah melaungkan suara dengan penuh daya kekuatannya. Fauqa arfa'u qamatu min qamamul wujud, dari kemuncak yang tertinggi di alam wujud. Bi'anna Allah huwa haqiqatu al-haqaiqu kullaha, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat dari segala hakikat. Wa bi'anna dinahu al-haqqa huwa saru al-wujudu kullahu, sumber kepada segala hakikat di alam wujud, dan agamanya yang hak itulah rahsia di alam semesta. Kewujudan manusia mulhid yang mengingkari zat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari hakikat ilmu tidak sedikit pun menjejaskan dan mencacatkan kita.